Jadi apabila kita bincang tu, maka sekarang ni bila sebut makhluk ataupun alam, dalam bahasa tauhid dia panggil al-alam ma siwallah, apa yang selain daripada Allah. Dan alam ni pula ada kalanya alam itu alam arwah, ada kalanya alam itu alam nyata, dan ada kalanya alam itu alam barzakh, dan ada kalanya alam itu alam akhirat. Nampak tak? No? Satu. Bermakna dari segi segala kejadian makhluk Allah ni tidak boleh terikat lari daripada 4 jenis alam ni yang saya sebut secara tak langsung, walaupun nak pecah tu boleh pecah lagi, ya. Jadi sekarang ni apabila kita bincang hak macam tu, maka Allah Subhanahu Taala ni akan menyusun kita, mengatur kita, buat kita semua ni yang kita punya makhluk ni mengikut kehendak dia, nak jadi ikut mana, nak bagi ada, nak bagi tiada, sebab kita terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi saya teruskan lagi. Dan segala benda yang Allah Ta'ala nak bagi ada benda yang mungkin, nak bagi tiada benda yang mungkin ni, dia dah buat ni. Ujung tu ada tu. Apa dia kata? Atas muwafaqah iradah. Yang tu yang kena jaga tu. Atas muwafaqah iradah. Maksudnya Allah Ta'ala nak buat satu benda dengan kemampuan dia, dengan kurat dia tu, dia buat berdasarkan, bila sebut iradah, apa maksud iradah? Iradah tu maknanya keinginan Allah, kehendak Allah. Benda yang Allah Ta'ala tak ingin, dia tak buat. Benda yang Allah Ta'ala tak mahu, dia tak buat. Kalau dia buat benda yang tak mahu, jadi cerita lain. Walaupun perbincangan tajuk ni ada besar depan lagi. Nah, ni cerita hak mukadimah ni. Bermuafaqah maksudnya bertepatan dengan apa? Dengan kehendak ilmu dan iradah. Kitab yang saya mengaji ni, kita tahu yang terbaik di depan ni, dia habaq dia kata, Allah Ta'ala akan buat, mengadakan dan mentiadakan benda yang mungkin ni bertepatan dengan sifat ilmu dan iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa maksud dia? Maksudnya Allah Ta'ala tahu benda ni baik, benda ni elok, benda ni akan jadi macam ni. Lepas tu dia akan jadikan benda tu dengan kehendak dia. Okay, dengan kehendak dia. Bila dia ada kehendak, baru dia buat. Contoh macam ni lah, kan? Saya ni dahaga kan, teringin nak minum tak? Kan? Teringin nak minum. Kan? Kalau saya tak teringin minum, saya tak ambil cawan minum. Kan? Kalau tak ada keinginan nak minum, saya tak ambil cawan nak minum. Kalau saya tak teringin, saya ambil juga. Kerja apa bagi? Kerja sia-sia, nampak tak? Contoh lah, tapi boleh minum jugalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dah nak contoh dia sudah faham. Boleh no? Kau rasa pening ni? Boleh tak? Boleh, tak apa, ikut pelan-pelan. Masya-Allah, Allahu akbar ya Rabbi ya Allah. Okey. Bila sebut kata Allah SWT ni, dia nak gunakan kudrat itu mengikut kehendak dia, mengikut ilmu dia, maka di sini ada dua perkara yang kita kena tahu. Dari sudut sedikit perbezaan yang ada pada kudrah, dan satu lagi ilmu dan iradah. Kenapa dia terikat dengan iradah dan ilmu? Nak buat satu benda, dia terikat dengan iradah dan ilmu, kan? Baik. Fal ilmu wal iradah, bila sebut ilmu dan iradah, kedua-dua itu adalah merupakan takhtit, iaitu perancangan Allah. Bila sebut ilmu dan iradah, itu adalah perancangan Allah. Kena faham tu. Sekarang ni saya tengok cawan, saya panggil nak minum. Ni baru rancang nak minum. Bila tentu saya boleh minum lagi. Sekejap lagi pegang-pegang, Ustaz tak boleh minum, tunggu habis dulu. Dapat kata begitu kat saya, tak boleh dah minum. Tunggu habis dulu lah, tapi boleh minum dah, tak apa lah. Okey, baik, terus lagi. Ulang balik. Maka ilmu dan iradah itu adalah merupakan perancangan Allah. Manakala qudrah, dia panggil adatut tanfidh, iaitu bagaimana proses pelaksanaan sesuatu yang kita kata mengadakan dan mentiadakan benda yang mungkin tadi.
dia semua? Boleh, no? Okey. Maknanya kalau kita mengaji sifat 20 ni, Allah SWT dah tengok kan, dari segi pengajian disiplin ilmu tauhid ni, Allah ada kehendak, Allah ada ilmu. Dan masalah saya semua, ilmu dan kehendak Allah Ta'ala dirancang dengan baik, dan akhirnya dengan sifat qudrah dia melaksanakan apa kehendak dia kan? Okey, baik. Bila macam tu cerita, samalah kita kalau kita nak ambil pengajaran daripada pengajian macam ni, kita Allah Ta'ala anugerahkan sedikit ilmu, Allah Ta'ala anugerahkan sedikit keinginan kepada kita kan? Dan Allah Ta'ala anugerahkan sedikit kekuatan, kemampuan ada pada kita, ya? Maka kita ambillah hasil ni pasal apa? Merancang apa yang ada pada kita untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Kalau kita tidak guna peluang ni, dan kita kena ingat keinginan kita, ilmu kita, kemampuan kita terbatas dan berwaktu. Ada tempoh dan masanya akan suka tak suka, dia akan hilang sikit dan hilang habis. Kan? Jadi sebab itulah kita guna kesempatan ni untuk apa? Untuk buat perancangan untuk dunia kita dan akhirat kita. Bagi yang berjaya atas dunia, alhamdulillah dah. Kan? Dah hari ni daripada umur muda-muda sampai dah kita bersarah sampai lah berapa yang ada umur tak kira. Tapi perancangan untuk akhirat, maka susunlah kita punya perancangan amal ibadat kita. Susun, okey, hari ni aku nak buat apa, esok nak buat apa, lusa nak buat apa, ba'diyah macam mana, rawatib macam mana, hajat macam mana, sembahyang taubat macam mana, aku nak sedekah banyak mana, aku nak zikir banyak mana. Tu susun sendiri. Yang tu atas peribadi kita. Dan kita mengaji, kita tahu. Sebab tu apa-apa hal pun kena mengaji dulu. Nak sembahyang taubat, cari buku tak ada, nak pergi tanya orang malu. Kan? Ajak mengaji tak ramai. Kan? Bila macam tu rugi. Pasal apa? Kita tak mau nak guna peluang. Tapi ingat Allah Ta'ala tu maha kaya, maha terima taubat. Kita jaga elok Allah tu. Baik, sambung lagi. Kat mana ayat dah? Jadi apabila sebab akan dibincang di bawah ni, tu ada tak nombor dia? Nombor 12 kan? Ya. Nombor 12. Katanya atas muwafaqah iradah. Kalimah muwafaqah iradah tu artinya bahawa Allah Ta'ala tiada mengada dan tiada meniadakan dengan qudratnya, melainkan apa yang telah ditentukannya dengan iradahnya. Sekarang dalam banyak-banyak benda yang dia nak buat, dia dah tentu siap. Benda ni aku akan buat macam ni, bentuk dia macam ni, saiz dia macam ni, kemampuan dia macam ni. Lepas dia tentu, dia rancang siap bahawa Allah Ta'ala buat. Tu cerita dia tu. Baik. Dalam masa yang sama, kalau sampai ke nanti sifat iradah, dia panggil takhsis, penentuan. Tapi sekarang ni kita tak masuk lagi, cuma kita masuk secara selanya pandang gitulah. Baik. Boleh kita teruskan lagi. Seterusnya, dan Allah SWT di bawah tu ada lagi sambung. Bersalahan bagi Mu'tazilah. Yang ni Ustaz Zaki pesan dia kata kalau boleh tak usah cerita lah, takut sekejap kita sampai nak faham, sebab benda tajuk ni panjang. Tapi kita baca sekadar baca untuk pengetahuan. Tapi kalau perlu saya cerita dengan ringkas, saya cerita lah. Okey, baik. Bersalahan bagi Mu'tazilah yang mana mereka berkata bahawa Allah Ta'ala itu menjadikan segala kejahatan dan yang keji padahal ia tidak menghendakinya. Allah Ta'ala suka ke orang buat jahat? Tak suka, tak mau, kan? Ya, padahal Allah Ta'ala tak suka kan? Jadi kita tengok ayat dia kata bersalahan bagi Mu'tazilah yang mana mereka berkata Allah Ta'ala menjadikan, Allah Ta'ala buat benda jahat, benda keji, padahal Allah Ta'ala suka. Maksudnya Allah Ta'ala buat benda yang dia tak suka. Sebenarnya pada Allah Ta'ala tidak ada jahat, tidak ada baik. Kalau gitu, kalau dia buat baik semua, kenapa kita kadang-kadang terjerumus kepada kejahatan? Kadang-kadang ada orang sengaja cari buat jahat, kadang-kadang orang tak sengaja jadi jahat, tak sengaja kan. Kadang-kadang kan. Tetapi adakah benda tu kita nak salahkan Allah Ta'ala?
Tak. Ya. Kita kena ingat bahasanya segala yang Allah Ta'ala buat semuanya ada kebaikan di belakang. Kalau Allah Ta'ala tak buat jahat, bukan tak buat jahat, maknanya kejahatan yang perbincangan kita perbuatan Allah ni, walaupun tak sepatutnya saya masuk, tapi sikit lah. Lah ni kita dapat benda baik ke, kita dapat benda jahat ke, tetap baik di sisi Allah. Tu cerita dia. Dapat haban baik ke, dapat haban tak elok ke, tetap baik di sisi Allah. Pasal apa? Carilah hikmahnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan soal, ya Allah, pasal apa hang takdirkan aku miskin papa ke danau? Pasal apa hang takdirkan aku? Kan? Atau kenapa hang ditakdirkan aku menjadi berpeleseran setiap malam keluar merayau cari makan jual tubuh dan sebagainya? Tak salah fikiran gitu kan. Baik. Okey, habis cerita tu. Habis, kita habis sambung lagi. Sifat qudrah ada 7 ta'alluq. Sifat qudrah ada 7 ta'alluq. Jadi bila sebut 7 ta'alluq ni, dalam kurungan tu iaitu tuntutan kerja tambahan. Kena buat overtime. Takkan Allah Ta'ala buat overtime juga. Tuntutan kerja tambahan. Kerja rumah ada rumah lebih ke? Baik, maksud sini tuntutan kerja tambahan ni, sekarang ni kitab ni dia nak hurai fungsi yang ada pada sifat qudrah, macam mana keadaan dia. Hak tu maksudnya tu. Secara umumnya qudrah kerja dia bagi ada benda yang tiada, bagi tiada benda yang ada. Tu secara umum asas dia. Kan? Tapi bila ta'alluq ni pergi kepada fungsi sifat qudrah, dia sebut ada 7. Ada 7. Baik. Saya suka kitabnya pasal apa, bila tengok-tengok dia susun mesti ada. 1, 2, 3, 4 muka surat 16 tu. Tak apalah kita pergi pelan-pelan tengok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Bagi sifat qudrah ada 7 ta'alluq. Kalimah ta'alluq ni faham ke tak? Apa maksud ta'alluq? Dalam buku ni dia tulis ta'in lawaqah. Ta'alluq. Arabnya ialah ta'alluq. Tu Arabnya. Ta'in lam qaf, itu yang dikatakan ta'alluq. Baik. Kena rujuk 2-3 kitab. Bila sebut ta'alluq tu maksudnya apa? Huwa iqtida'us sifati amran zaidan ala qiyamiha bimawsufiha. Okey. Yang dikatakan ta'alluq itu ialah iqtida'us sifah. Iqtida' ni maksudnya tuntutan. Tuntutan. Iqtida' itu tuntutan as-sifah. Maknanya sekarang ni sifat tu menuntut sesuatu amran zaidan yang lebih ala qiyamiha, di atas. Bila sebut qiyamiha ni, dia berdiri atas zat. Ni cerita bagi faham dulu nah. Dia berdiri, sifat qudrah berdiri atas zat. Dalam masa sama dia ada fungsi lain. Apa fungsi qudrah tadi? Iaitu dia perlu kepada seseorang kata penerangan tugas yang lebih jelas lah. Sekarang ni aku tahu, aku sifat qudrah macam ni, mengadakan benda yang tidak mengada. Macam mana rupa sebenar tugas nak buat ni? Lebih kurang macam tu lah maksud dia. Faham tak? Nak cerita ta'alluq ni. Jadi sebab ni disebut iqtida'us sifah amran zaidan. Ta'alluq ni menuntut satu sifat yang lebih, satu sifat yang lebih ala qiyam bimawsufiha. Bermakna kita kena habang apa lagi tugas sifat qudrah ketika mana dia berada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala ni. Yang kita habang tadi secara umum, yang ni dia nak hurai panjang lagi. Dia nak masuk lagi satu-satu dengan jelas. Okey, yang pertama tugas yang apa dia? Yang kedua apa dia? Ketika mana hang buat kerja pukul apa hang masuk? Contohlah. Huraian pandai. Terima kasih. Huraian tugas hang kata file major kan. Anda punya tugas-tugas mana? Okey, hang kerani. Okey, ni tugas hang. Hang yang ni office boy, ni tugas hang. Sisi ketua pejabat, ni tugas hang. Okey, contohlah macam tu, tapi semua adalah tu sekolah. Cerita sekolah pejabat apa tu lah. Baik. Jadi, sekarang ni apakah yang nak dibincang dalam sifat qudrah? Tugas-tugas sifat qudrah
ke atas zat Allah Subhanahu Wa Taala ni. Baik, yang tu dipanggil ta'alluq, perbincangan fungsi sifat qudrah tu. Baik, yang pertama dah tulis kat sini. Kita baca lah no. Bagi sifat qudrah ada 7 ta'alluq. Dan ta'alluq itu berarti sesuatu sifat. Ulang balik. Sesuatu sifat itu menuntut kerja tambahan selain berdiri pada zat. Dia bukan berdiri pada zat tu duduk saja. Ada tugas dia. Dan tiada ta'alluq melainkan pada sifat ma'ani jua. Dalam kitab ni dia habaq sifat ta'alluq ni hanya ada sifat pada sifat ma'ani je, sifat ma'nawiyah tak ada. Sebab sifat ma'ani dengan ma'nawiyah ni dua beradik. Dua beradik. Cuma mafhum dia berlain, tapi sebenarnya sifat ma'nawiyah datang daripada sifat ma'ani. Okey, terus 13. Bawah tu. Katanya tiada ta'alluq melainkan pada sifat ma'ani jua. Inilah yang dipegangi oleh para penyelidik ataupun muhaqqiqun, setengah ahli kalam, mutakallimun. Maknanya orang yang mengatakan apa? Yang mengatakan sifat ta'alluq hanya ada pada sifat ma'ani sahaja, iaitu golongan mutakallimun dan muhaqqiqun. Ni dua golongan ni. Kalau nak cari lagi siapa muhaqqiqun, siapa mutakallimun tu panjang lagi lah. Yang ni sekadar pengenalan lah. Baik. Berkata bahawa beberapa ta'alluq itu bagi sifat ma'nawiyah dan tiada seorang pun yang berkata bahawa ta'alluq itu bagi sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Dia boleh betul. Dan ni kita bagi dua. Sekarang ni kita nak tahu siapa yang kata ni. Siapa yang kata sifat ta'alluq tu hanya ada pada ma'ani sahaja. Dan siapa pula yang kata sifat ta'alluq tu ada pada ma'ani dan ma'nawiyah. Kalau gitu kat sini ada dua nama. Dua nama, kan? Kalau disebut kata inilah yang dipegangi oleh para penyelidik. Okey, baik. Yang dipanggil muhaqqiqun, bermakna confirm muhaqqiqun ni kata sifat ta'alluq tu hanya ada sifat pada ma'ani, kan? Dia sambung lagi, setengah ahli kalam mutakallimun berkata, setengah tu ceritanya dah cerita lain dah tu. Dia tak kata dan lah. Dia tak kata dan setengah. Mana ayat baru habaq kata ada pandangan lain daripada siapa? Daripada mutakallimun, berkata bahawa beberapa ta'alluq itu bagi sifat-sifat ma'nawiyah. Dan maknanya sekarang ni sifat-sifat ma'nawiyah yang tertentu ni dia kata ada ta'alluq. Dan tiada seorang pun yang berkata bahawa ta'alluq itu bagi sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Ada pula kata pula, kan? Lah ni macam ni kita tak usah masuk dalam sangat, kita tak jadi benda, kan? Maknanya kita tak sekadar tak usah besok pening-pening, saya tak mau bagi perempuan ni. Yang penting kita ni mafhum, belajar bagi faham nak guna, kan? Yang ni bukan saja kita nak bincang ada tak ada, masuk tak masuk, tak usah bincang, tak usah. Okey, kita tinggalkan dia buat sementara waktu, jangan ke mana-mana. Okey, baik, sambung. Dan setiap orang yang mukallaf tiada diwajibkan mengetahui ta'alluq ini. Kita baca balik apa maksud dia no. Dan setiap orang yang mukallaf tiada diwajibkan mengetahui ta'alluq ini. Bila sebut begitu dia habaq nombor 14 ada di bawah. Apa dia nak habaq? Katanya setiap orang yang mukallaf tiada diwajibkan mengetahui ta'alluq ini. Kita lah semua. Demikianlah yang diumumkan oleh mereka. Itulah yang zahir jika dinisbahkan kepada orang awam. Maknanya sekarang ni untuk orang awam ngaji ni padan hang sampai sifat 20 tahun mana hak tu sifat wajib bagi Allah sudahlah. Faham tak? Dah hantar kata yang tu sifat wajib bagi Allah, hantar sadak komen, tak sadak komplain, hantar kata sifat qudrah ni wajib bagi Allah, sifat ilmu wajib bagi Allah. Tahu tu 20 tu padan tu pun ngapai berpuih tak habis.
Ngepek depan lupa belakang, ngepek belakang lupa depan. Baik. Jadi begitu kedudukan dia. Jadi nak cerita bagi standard pengajian kita ni, ada yang pangkat prasekolah, tadika, ada pangkat menengah, ada pangkat tinggi kan. Kalau bila sebut kata awam ni, sekolah pra tak ada periksa. Kalau kita pangkat sekolah rendah ni ada periksa UPSR, kita kata hak tu kira-kira hak depan saya ni ada lepas UPS ada apa ada. Kalau dengar pada Nusi pada masih ambil ini riyah kan. Saya sebut ustaz, saya habis Nusi 3 kali ya. Baik. Jadi itu ceritanya standard orang awam. Adapun jika dinisbahkan kepada yang lain daripada mereka, maka tiada zahir yang demikian itu. Kalau ikut pukul rata mengaji, kena mengaji, kena tahu. Takak ngapai sifat qudrah tak padang, kena tahu banyak lagi macam mana apa sifat qudrah. Baik. Kerana terkadang kerana jahil terhadap beberapa ta'alluq, kerana dia tak faham ta'alluq, membawa kepada i'tiqad bahawa Allah Ta'ala itu berkuasa mengadakan anaknya. Allah. Itu yang kita tadi tu. Nak cerita kena mengaji tak, tengok dia buat contoh kan. Dia kata terkadang kerana jahil terhadap beberapa ta'alluq ini, membawa kepada i'tiqad bahawa Allah itu berkuasa mengadakan anaknya atau mentiadakan dirinya. Kalau kita Allah Ta'ala berkuasa buat segala-galanya kan, berkuasa buat segala-galanya, habis semua dia bagi tak ada. Termasuk dengan dia, betul apa dah? Tak ada apa? Yang tu ke tahap yang sudah pelajar tak boleh. Tu dia bagi garis pandang sifat ta'alluq tu adalah untuk betul lah tu. Baik. Atau yang lain daripada itu, daripada perkara-perkara yang membinasakan iman, yang tiada terhingga. Okey? Allah jua terlebih mengetahui. Maksudnya dia bagi contoh kat sini sebagai kecil untuk kita fikir tengok. Allah Ta'ala, kalau orang tu selalu orang berhujah kena kita kan, Allah Ta'ala berkuasa buat segala-galanya. Baik, Allah Ta'ala boleh buat anak dah. Boleh ada Allah Ta'ala buat anak untuk dia? Allah Ta'ala tidak akan buat kerja yang mustahil. Allah Ta'ala tidak akan buat benda yang mustahil pada dia. Kalau dia buat benda yang mustahil pada dia, jadi jahanam habis. Dia mempunyai sifat kekurangan. Kalau jika di bahasa tauhid dipanggil fardu takdir, sekiranya Allah Ta'ala buat anak dia, tiba-tiba anak ada. Lepas tu mana nak cari qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebab tu hari ni bila kita mengaji yang kata sifat qudrah yang ta'alluq tak masuk ni, kita ta'alluq ni baru satu baru kan. Dia dah bagi satu kesimpulan pada kita, jangan terlajak sampai tahap tu nak bincang benda yang dah masuk golongan mustahil bagi Allah. Jangan duk pandai-pandai reka soalan buat. Jangan ada pandai reka-reka nak fikir. Kalau soalan tadi reka anak tu tahan lagi, macam mana Allah Ta'ala boleh bagi tiada diri dia? Ustaz. Salah. Ya. Salah. Macam ni, Syekh. Ni, tengah-tengah ceramah ni, kita telefon lain lah. Tengah ceramah ni pada aku. Tengah ceramah lah, kita telefon lain. Assalamualaikum. Tu rasa tak tutup telefon. Kira apa dah? Awak lagi. Kalau Tok Guru saya Ustaz Harudin marah sungguh, duduk dalam majlis ilmu tak tutup telefon, dia marah sungguh, saya silap dah ni. Tak apalah, minta maaf ganggu majlis. Sampai tak mana dah tadi? Okey. Baik. Tadi maksudnya perkara yang mustahil itu tadi bagi Allah tidak perlu kita bincang, tidak perlu kita reka soalan, kerana dalam masa sama kita bersedia. Bagi orang yang bukan Islam,
Dan juga orang Islam sendiri pun kalau tidak menggunakan Al-Quran sebagai satu sumber untuk dia pegang akidah tauhid dia, dia boleh bawa pula benda macam ni, benda macam ni, benda macam ni. Sebab tu kalau dengan Kristian kan dia ada Tuhan Allah, Tuhan Anak, kan? Trinity kan? Trinity tu 3 dalam 1, 1 dalam 3 macam Shambori Choice. Kita tak boleh macam tu. Tak boleh macam tu. Walaupun dari sudut dia faham Allah Ta'ala tiupkan ruh ke dalam tubuh Maryam. Maryam mengandung tidak bersuami dan lahirnya anak yang suci yang bernama Isa. Oleh kerana datangnya dia itu daripada roh Allah masuk ke dalam tubuh Maryam, maka Isa layak disembah. Sebab dia adalah roh Allah, Ruhul Qudus. Dan Allah Ta'ala nyatakan awal-awal dah. Nyata dah awal-awal apa dia? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau lah kata Isa itu Tuhan, anak Tuhan, Maryam jadi Isteri Tuhan. isteri Tuhan. Oh, payah. Kalau ada isteri Tuhan. Nah, baik. Lepas tu hak mana satu yang ada dulu? Kalau dia kata yang Tuhan itu Tuhan Allah yang ada dulu. Lepas tu Isa baru ada. Macam mana Tuhan boleh bersifat satu dulu satu kemudian? Kan? Isa lapar makan. Tuhan tak makan. Kan? Isa tidur. Kan? Tuhan tak boleh macam tu. Kan? Sama dengan Maryam pun. Kan? Kalau kita mengaji macam tu, raja dok lama-lama jadi kaya lah sikit. Kita orang kata model. Kan? Pasal lah ni, kalau dari segi Facebook, internet, memang ada Allah dok masuk ke kita punya Facebook, anak-anak kita dok berhujah sikit. Ada ramai yang tak boleh jawab. Okey, baik. Sambung. Kita patah balik naik atas. Okey. Mengetahui takluk-takluk ini iaitu kerja-kerja tambahan, kerana ia adalah perbicaraan di peringkat yang mendalam dalam ilmu ini. Maksudnya dia habaq mengaji sifat takluk ni kira mengaji peringkat tinggi lah, mengaji dalam lebih sikit kan. Maknanya yang pentingnya kita tahu sifat qudrah ni ada takluk. Dia punya ibu dia mengadakan benda yang mungkin dan mentiadakan benda yang mungkin. Padan dekat tu dulu. Adapun seterusnya kalau nak mengaji juga sifat takluk dalam lagi boleh, tapi kena tunggu lagi. Tak, setakat ni boleh terima lah. Boleh nampak tak apa. Tak, saya terang cakap lah. Benda yang saya cerita ni berpuluh tahun dah cari. Duk cari nak bagi sampai boleh faham, bagi nampak clear. Walaupun hari ni tu nampak jugalah, tapi boleh tak 100%, tapi boleh kongsi lah dengan orang sikit-sikit. Nak kita semua dak. Kan? Sebab tu saya tak masuk sifat. Kalau saya cerita masuk sifat Mak Ani, Ustaz Zaki dengan saya bincang malam tu sampai pukul 11 tengah malam tersangkut juga. Pergi rumah Ustaz Rijal sangkut juga. Tak apa, kita KAB dulu. Cari tetap cari, insya-Allah sampai boleh. Ingat, bukan cari kosong tu, ada kira-kira lah. Baik, masuk pula. Pertama, ta'alluq patut ketika sedia kala. Patut. Dalam kurungan tu disebut iaitu ta'alluq suluhi qadim, iaitu qudrat itu patut pada azali lagi bagi mengada dan mentiadakannya pada waktu imkan memungkinkan. Tak usah masuk bawah lagi, selesai atas dulu. Selesai atas dulu. Dia kena buat taklim dah. Baik. Lah ni ada kitab yang habaq kata sifat ta'alluq qudrah ni ada 2. Ada kitab kata ada 3. Ada kitab kata ada 7 macam kitab yang kita baca. Tetapi semuanya serupa. Hak 2 pun sama, cumanya dia masuk hak ni selit, hak ni masuk, jumlahnya jadi 7 jugalah. Cumanya dia kecil dengan besar peluas. Itu je beza dia. Okey, baik. Jadi hak pertama dia kata
Bila sebut ta'alluq yang pertama dia panggil suluhi qadim. Apa itu suluhi qadim? Suluh ni maknanya patut. Kalau perempuan biasa pergi Saudi atau negara-negara Arab ataupun bungkusan keropok yang akan diimport, dia tulis tarikh, dia tak tulis tarikh tamat, dia tulis tarikh salahiyah, tarikh dalam lingkungan elok boleh guna ataupun elok sebelum. Dia punya salahiyah tu maksudnya, salahiyah tu, salah tu maksudnya elok boleh pakai dalam tempoh tu, daripada pengeluaran daripada kilang setahun atau 2 tahun atau 3 tahun lah. Okey, itu dari segi bungkusan nak bagi faham ni suluh ni. Suluh ni patut ataupun elok. Kita berpatut dari sini. Mula-mula bila sebut qadim, qadim maksudnya sedia kala atau yang tidak ada awal baginya. Kita nak set macam mana qadim ni? Teringat Lauh Mahfuz azali tu. Bawa kita punya fikiran ke sana supaya kita boleh fikir. Itu dia panggil suluh qadim. Benda yang ada pada Lauh Mahfuz, benda mungkin, ingatlah benda mungkin yang kita nak bincang ni sifat benda yang mungkin. Sebab ta'alluq qudrah adalah benda mungkin. Macam mana dia nak urus benda mungkin? Itu dia. Maka dia sebut suluh qadim, bagaimana apa yang Allah Taala patut buat pada benda yang mungkin di Lauh Mahfuz sejak azali lagi. Ada yang tak dapat tak? Tak dapat. Ini, okey, saya pergi pelan-pelan. Kalimah suluhi itu bermaksud elok ataupun patut. Dia lebih pada maksud patut lah. Patut ni apa? Patut buat. Patut tu maksudnya patut buat. Buat apa? Buat sesuatu kepada yang mungkin, nak bagi ada atau nak bagi tiada. Boleh tak? Di mana? Qadim. Di Lauh Mahfuz ni. Semenjak azali lagi. Ni kita dah main dah dunia ni. Kan? Ni sebelum kita main kita duduk kat mana? Dia panggil alamul dzat atau alam nak panggil alam roh tu alam barzakh kan. Kira tak ada lagi duduk di sana lah. Dalam papan catatan perancangan Allah Subhanahu Wa Taala tu. Di Lauh Mahfuz tu. Saya tunjuk di atas, Ustaz tak nampak pun. Bukan bermaksud atas, ceritanya kata benda tu dalam perancangan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi qadim, benda tu berlaku lama dah dulu dah, semenjak Allah Taala merancang awal-awal lagi nak ke bawa ke mana kita ni. Sebelum kita ambil ke dunia, sebelum kita masuk ke rahim ibu, sebelum apa sebelum ceritanya tak mai ke alam nyata lagi tempat dia Allah Taala dah rancang siap. Rancang siap, atok siap benda nak jadi. Ni segala makhluk yang akan berada di muka bumi. Okey. Baik, habis. Jadi sambungnya, iaitu qudrah itu patut pada azali lagi bagi mengada dan mentiadakan pada waktu imkan. Jadi cerita dia macam inilah. Sekarang ni contoh. Keadaan pertama ni. Keadaan pertama, saya takut dia bercalar dengan contoh kedua, tapi insya-Allah kita pergi pelan-pelan. Satu benda yang telah ada pada Lauh Mahfuz, kan? Satu benda yang ada dalam, contohnya Allah Ta'ala telah merancang untuk mewujudkan saya ke atas dunia. Contoh. Maka Allah Ta'ala terlebih awal merancang wujudkan saya di Lauh Mahfuz. Faham tak? Dah ada ni dari segi rohnya apa semua lebih kurang macam itulah. Faham tak? Maka sekarang ni adanya saya di sana, tiba-tiba dengan ilmu dan kehendak Allah Ta'ala tak sesuai saya ada kat dunia. Faham tak? Tak sesuai saya untuk ada kat dunia. Awal-awal lagi atas ni Allah Ta'ala di Lauh Mahfuz ni, Allah Ta'ala tiadakan saya di Lauh Mahfuz. Faham tak? Bermakna bila bermula dengan itu, maka sentiasalah saya ni berterusan tiada sehingga kalau Allah Ta'ala nak bagi ada balik. Jika ditakdirkan saya akan ada kat dunia, maka ke atas sana Allah Ta'ala dah rancang atas saya nak adakan saya, maka Allah Ta'ala adakan saya pertamanya daripada tiada kepada ada di Lauh Mahfuz. Itu yang pertama. Sebab tu dia habaq tiada atau ada atau tiada. Boleh kemungkinan apa-apa saja boleh berlaku. Maka kalau daripada benda yang tiada kepada ada, maka Allah Ta'ala berdasarkan pada ilmu dan kehendak dia, daripada tak ada tu dia bagi ada. Okey?
dan benda tu berterusan ada sehingga pada waktu dan tarikhnya kita turun ke dunia. Okey, kita duduk kat sana. Faham tak? Okey, itu satu keadaan. Satu lagi tu daripada tiada kepada ada. Satu lagi daripada ada. Ada Allah Taala tengok. Okey, dia ni tak patut ada. Tak patut ada atas dunia di alam nyata ni. Maka di sana Allah Taala tiadakan dia daripada ada. Dah tak saya ada. Kita pun tak tahu apa. Ni kita mengaji ni bentuk bagaimana kita belajar sebahagian bagaimana Allah SWT mengatur alam ini sebelum kita main. Okey, nampak tak? Baik, sambung. Kedua, ketiga dan keempat. Okey. Beberapa ta'alluq meluluskan ketika baharu. Ayat dia standard sungguh. Hak ni kalau bukan kamus pun nak cantum makna balik tata bahasa Melayu tak lepas. Kan? Tanya cikgu BM. Maksudnya apa? Ta'alluq meluluskan ketika baharu. Lulis projek apa? Hak lama ni yang mana? Tak apa. Benda ni hak itulah orang kata kelebihan mengaji, berguru dan berbincang. Saya pun mengaji dengan guru, tuan-tuan pun mengaji dengan saya dan kita bincang. Baik. Maksud ta'alluq meluluskan ketika baharu maksudnya apa? Ta'alluq tanjizi hadis. Ambil istilah lu. Faham ke istilah lu baru kita masuk? Bila sebut tanjizi hadis, tanjiz maksudnya peringkat pelaksanaan. Tanjiz tu maksudnya pelaksanaan. Manakala hadis bermakna sesuatu yang baru. Setiap benda yang mungkin adalah baharu, lawannya qadim. Walaupun dia duduk di tempat sana pada azali lagi, tetapi dia adalah baharu. Dari mana kita tahu baharu? Setelah dilaksanakan, disempurnakan penciptaannya, lahir ke dunia, baru kita kata oh aku ni baharu. Daripada tak ada jadi ada. Itu dia. Boleh ke no? Tak apa. Saya tengok semua dahi tak kenyot, senyum elok, asal lapang dah. Ustaz Zaki kat belakang rasa hati. Ustaz jangan sakut aku nak kena macam cerita pula aku. Tak apa, lawak sikit-sikit. Terus, tanjizi hadis. Makna tanjizir iaitu meluluskan. Meluluskan. Sekarang ni rancang-rancang dah. Okey. Kalau lah siapa sini biasa jadi guru besar pengetua, cikgu bawa projek atas saja, suruh kat dia. Dia buka selak tengok kewangan bagus. Sasaran bagus, tarikh bagus. Dia tanya. Ada sign. Tulis tu. Buat lagi. Kan? Tapi di sini dalam bentuk kita bincang bukan setakat lulus atas-atas, kan? Tapi sudah peringkat pelaksanaan. Bagi dia punya orang kata bentuk mahunya macam tu kok senang faham. Kita kalau kata orang besar-besar main apa? Saya meluluskan projek klinik 5 tingkat di Bandar Baru Parit Libung. Seronok tak ada. Tapi hak tu janji mulut, tak tahu lagi ada ke tak. Contohlah. Kalimah lulus ni lulus dengan mulut tak jadi. Macam hospital Simpang 5 lah. Duk tunggu dengan syarat menang. Kalau tak menang tak tahu kan. Aku tunggu pula kesian orang sakit. Ambulan lalu depan rumah sehari 5-6 kali. Kena bomba ambulan. Kesian orang sakit tenang. Doktor pakar tak ada alat bedah canggih-canggih tak ada, semua dah diteping. Bila lah nak buka perhutang ni? Tak apa, dah masuk cerita balik. Itu selingan dia tu. Jangan panjang sangat. Baik, kerana apa yang ditentukan dengan iradah pada azali itu diluluskan dengan kudratnya. Saya suka gunakan diluluskan tu dilaksanakan dengan kudratnya. Macam tu maksud dia. Ta'alluq ini ada 3. Jadi dalam bab tanjizi hadis ni ada pecah 3.
Dia abang dah. Kedua, ketiga, keempat duk tang ni. Huraiannya dekat bawah tu. Baik. Siapa yang pegang pen, siapa pegang pensel? Pegang pensel kan? Tolong garis dulu perkataan selepas didahului oleh tiada. Garis tu dulu. Yang nombor 1 tu. Selepas didahului oleh tiada. Garis tu dulu. Jumpa tak? Jumpa. Yang nombor 1. Nombor 1, selepas didahului oleh tiada. Yang kedua, selepas ada. Dapat kan? Okey. Yang ketiga, sama mana Bu? Dengan penandatannya kembali. Okey, tak apalah. Pasal nak bagi beza tu, nak bagi beza. Nak bagi beza. Yang penting nampak beza tu. Okey, baik, kita pergi pelan-pelan. Okey. Saya guna istilah Arab tu, saya guna menuliskan ketika baharu ni rasa tak boleh nak bawa istilah tu. Rasa berat lidah nak sebut. Saya guna istilah tanjiziyah hadis nah. Okey, yang pertama ta'alluq tanjiziyah hadis dengan mengadakan perkara mungkin selepas didahului oleh tiada. Tak apa tak? Tenang. Renung tengok. Agak tak faham apa? Okey. Ulang balik. Yang dikatakan tanjiziyah hadis ni ialah dengan mengadakan perkara mungkin. Dia buat tu benda mungkin ni selepas didahului oleh tiada. Nak ceritanya sekarang ni benda ni dah ada. Nampak tengok dah. Yang sebelum ni tak ada, tak wujud lagi. Tu yang dikatakan hak pertama ni, tanjiziyah hadis ni. Jangan ingat ada pada lauh mahfuz tu. Tak usah fikir dah tu. Ada pada lauh mahfuz tak usah kira dah. Kita kira benda yang kita nampak nyata ni. Ni hadis ni benda dah nyata. Nampak dah bawa mai ke dunia lah, senang abang gitu dah. Tanjiziyah hadis. Tapi sebenarnya sikit boleh patah balik, tapi abang bagi senang faham dulu. Supaya apa kita tak keliru sangat. Okey. Dengan mengadakan perkara mungkin selepas didahului oleh tiada. Okey. Dan bila sebab benda bila dah ada benda mungkin, tapi benda ni tidak mustahil berlaku di lauh mahfuz. Faham tak? Tidak mustahil berlaku di lauh mahfuz. Pasal apa? Benda yang mungkin tu dia boleh ada, boleh tiada kan? Tapi saya tak mau bawa pilih jauh lagi. Kita tumpuan ni dulu. Yang kedua, ta'alluq tanjiziyah hadis dengan meniadakannya selepas ada. Lah ni sebelum ni kita tak tahu pun. Cucu kita nak main, cicit kita, piuk kita nak main, kita tak tahu pun. Kan? Sampai pekat memang tak tahu. Lepas dengan kudrat irada Allah, dengan kehendak Allah Ta'ala, lahirlah dengan perkahwinan cucu cicit kita. Okey, lahirlah kita punya cucu cicit kita. Bila lahir tu dah ada. Maka yang kedua ni disebut ta'alluq tanjiziyah hadis dengan meniadakannya selepas ada. Maksud dia macam ni. Contohlah, tengok dapat berita kata menantu kita bersalin dah, ada di hospital Pak Utan, ada di hospital Seberang Jaya, kan? Tengok menangis pundak duk diam dia. Mata pun tak buka lagi tapi duk nafas. Contoh. Tengok lepas 5 jam telefon pula. Cucu kita selamat dah. Bukan selamat balik. Selamat bertemu balik kepada Allah yang mari tak sampai pun 1 hari. Kan? Pasal dah janji dia dekat tu. Kan? Maknanya bila sebut tanjiziyah hadis yang kedua ni, tanjiziyah hadis ni, yang kategori kedua ni, iaitu apa? Mentiadakan benda yang ada. Mungkin nampak. Tu dia bapak nampak faham. Alhamdulillah. Tak apa dah, boleh dah sikit-sikit tu. Allahu akbar, Allahu akbar. Tak ada abang saya. Kalau saya cerita di sekolah tu benda yang kerasa pening tak faham, tiba-tiba hari itu Allah Taala tolong cerita budak faham cerita budak faham. Rasa punya seronok tak ada abang Best. Okey. Yang ketiga,
ta'alluq meluluskan, tak melulus juga. Ta'alluq tanjizi hadis, dia guna ketika baharu ni. Bila faham tak ketika baharu? Bila ketika tu masa dah ada. Masa dah ada dah tu. Tu. Saya sebenarnya kalau boleh nak lari pada silah, takut keliru tapi Masa ada dah ni. Masa dah dah. Okey. Kira kita ni cerita masa dah jadi dah. Masa jadi dah lah. Okey. Baik. Ta'alluq meluluskan, ta'alluq tanjizi hadis dengan mengadakannya kembali kerana membangkitkannya dari kubur. Allah. Kita bawa cerita dengan bagi contoh dengan perjalanan Nabi Musa ni baru dia clear. Ada tiada ustaz saya cerita ada itu ada pada lauh mahfuz, tiada itu pada tiada lauh mahfuz, tiada itu ada pada lauh mahfuz, tiada itu tiada pada lauh mahfuz. Nak tulis catat pun tak erti, nak faham pun tak faham. Tak apalah, kod dia bagi contoh boleh faham, lagi tak faham. Lagi tak dengar ustaz saya ambil hang tergamuk kata kat aku. Hang dah tak cerdik, hang kata aku tak faham. Hang tak faham. Jadi cerita gini asalnya tak ada pada pandangan mata di lauh mahfuz, zahir di dunia sudah ada. Bila dah ada ni, ada berapa lama tak kira. Bila ada, daripada ada ditiadakan kita. Daripada tiadakan kita diadakan balik untuk kali ke dibangkitkan tu diadakan balik lah. Diadakan balik kita. Bila diadakan balik kita tu, maka untuk selama-lamanya kita hidup di akhirat kita menerima pembalasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi kalau datang sini ni dari sudut perbincangan, maka ada golongan yang menyatakan, golongan menyatakan bahawasanya lepas kita mati, kita ni hancur jadi tanah. Siapa dia tak kira lah, tapi ada yang mengatakan macam tu. Bila habis hancur jadi tanah, macam mana lah Allah Ta'ala nak buat balik hancur kecil? Kapal terbang meletup pun tak larat nak kutip, dah ginak ke bumi, selerak habis, kan? Macam mana lah nak buat? Allah Ta'ala jawab apa? Kalau daripada hang tak ada tu, tak ada apa satu pun aku boleh buat bagi ada, boleh bangkit dalam nafas makan macam orang lain, macam hang juga, kan? Takkanlah benda daripada dah ada cuma nak susun balik ya, cuma berselerak kan? Itu hang fikir takat akal hang manusia, hang tak tahu hebatnya aku, kan? Sebab itulah orang kata kalau macam tu lah, Allah Ta'ala orang kata nak bagi patah balik, menghidupkan manusia, beri pembalasan, teramat lebih mudah daripada Allah Ta'ala nak buat benda yang daripada tak ada kepada ada. Benda yang tak ada kepada ada pun mudah sangat bagi Allah Ta'ala, tak ada siapa boleh halang kerja dia. Tambah nak bagi hidup balik benda yang telah ada. Allahu Akbar. Sebab itulah beriman dengan hari akhirat kiamat merupakan rukun iman yang wajib kita percayai, pegang. Sebab di sanalah akan dibalas segala amal kebaikan dan kejahatan kita di atas dunia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Saya kata elok saya nak hati dah pun. Jadi baru 3 tak apalah, dapat sikit-sikit pun jadi lah. Nah kan? Jadi orang kata untuk hari ni lah saya minta maaf banyak-banyak lah. Ikutlah ada unsur-unsur merapu. Lawak merapu kan tuan-tuan dan puan sekalian. Pada saya cuba nak bawa dengan kemampuan izin Allah untuk kita sama-sama faham. Tak cukup 15 minit ni minta maaf lah pasal ada hal lain. Dan insya-Allah ada rezeki kita berjumpa lagi bila-bila masa. Allah Alam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberi manfaat kepada saya dan tuan-tuan dan puan sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey ingat macam inilah ni hak tadi ni. Ustaz Zaki tu ingatkan saya bila suluh qadim tu adalah merupakan